Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemimpin PAS ada mata, tapi tidak dapat lihat keindahan kepelbagaian. Tajuddin Muhammad Rasti dalam kecaman kerasnya terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata, pemimpin seumpama itu bukanlah seorang patriot atau pejuang bangsa dan agama, tetapi sebaliknya seorang oportunis yang memalukan. Ahli akademik itu berkata susulan kejumudan tersebut menghalang mereka daripada menyerlah dalam wacana intelektual. Mereka mempunyai mata, tetapi malangnya tidak dapat melihat keindahan dalam kepelbagaian. Mereka mempunyai kulit, tetapi malangnya tidak dapat merasakan toleransi. Ada darah, tetapi malangnya dicemari dengan prasangka, kata ahli akademik itu. Ahli politik yang tidak bertanggung jawab itu katanya sanggup mengeksploitasi isu yang tidak penting tanpa mengambil sebarang pertimbangan kesan yang mungkin berlaku. Orang ramai tidak boleh membenarkan penipu ini membutakan mereka dengan fahaman perkauman atau jingoisme dengan alasan untuk mempertahankan negara, bangsa dan agama daripada ancaman yang direka, kata Profesor Seni Bina itu kepada Malaysia Kini. Tajuddin berkata demikian ketika mengulas desakan supaya mereka yang mempunyai ciri-ciri mata, kulit dan darah seperti dirinya bersatu. Ya, selepas sekumpulan warga China mengibarkan bendera Republik itu pada perayaan Guanggong di Teluk Intan Kamis lalu. Pemimpin PAS itu sebelum ini cuba mengaitkan pemimpin DAP Eng Kormeng, tetapi sebaliknya laporan polis dibuat terhadapnya kerana membuat tuduhan palsu. Razman kemudiannya menganjurkan demonstrasi balas di Menara Condong ikonik berusia 140 tahun di Teluk Intan yang menyerupai pagoda Cina dengan kehadiran kira-kira 300 orang yang mengibarkan jalur gemilang. Susulan itu, Tajuddin tampil menyekolahkan Razman dan pemimpin PAS dengan peringatan untuk meluaskan visi terowong mereka. Dia mengingatkan Razman bahawa dakwaan PAS yang parti itu mempunyai puluhan ribu penyokong bukan Islam yang mata dan kulitnya, kata ahli akademik itu, mungkin berbeza daripada kebanyakan pemimpin PAS. Adakah mereka juga akan dipersalahkan atas insiden mengibarkan bendera itu? Soalnya, mengingatkan Razman mengenai subjek yang PAS dakwa mereka sebagai paling berilmu atau pakar Islam dan latar belakang sejarahnya, Tajuddin menegaskan bahawa para sahabat Nabi pergi ke China terlebih dahulu dan antara masjid tertua di dunia terletak di negeri naga tersebut. Masjid tertua di dunia bukan di tanah Melayu, katanya lagi. Tajuddin juga berkata dia terpaksa mengingatkan pemimpin PAS itu bahawa masjid tertua di Melaka di Kampung Hulu didirikan oleh pendatang Cina yang memeluk Islam. Mereka juga mempunyai mata dan kulit yang berbeza, tambahnya. Dia juga mengingatkan Razman ketika Laksamana China Zheng He atau Cheng Ho belayar ke Melaka pada abad ke-15. Zheng He, seorang Muslim dengan kulit berbeza daripada Razman, yang memberi jaminan perlindungan China kepada Melaka, pusat kuasa politik Melayu, daripada ancaman kerajaan Siam, katanya. Untuk pencerahan Razman, Tajuddin mengingatkannya tentang khutbah terakhir Nabi Muhammad yang menyatakan bahawa Islam dan Allah tidak mementingkan warna kulit, tetapi lebih kepada perbuatan manusia dan kesucian hati. Nabi bersabda, semua manusia adalah dari Adam dan Hawa. Seorang Arab tidak mempunyai kelebihan atas bukan Arab dan bukan Arab mempunyai kelebihan atas Arab. Juga kulit putih tidak mempunyai kelebihan atas kulit hitam dan kulit hitam tidak mempunyai kelebihan. Apa-apa kelebihan adalah ketakwaan dan amalan yang baik. Adakah PAS menyokong Islam sebenar atau agama perkauman dan keutamaan warna kulit? Soalnya lagi.
Oasis PJ dalam ruangan komen di Malaysia kini berkata, bersuaralah demi nasib umat Islam di China sana yang ditindas disebabkan kerana berbeza agama. Jangan main sentimen siapa Islam dulu, siapa Islam kemudian. Setidak-tidaknya Razman perlihatkan peduli dia terhadap negara, kata Oasis PJ. Apabila pendapat anda tentang isu kali ini? Dipetik dari Malaysia Kini. Jumpa lagi. Salam cerah. Adoilah apalah nak jadi dengan pembangkang ni. Mereka dah habis idea, dah habis modal politik, dah habis nak hantam kerajaan kata mereka. Banyak pengulas politik kata pembangkang sekarang ini sudah tidak ada nilai lagi. Mereka hilang nilai semak dan imbang. Kata netizen dan pengulas politik, perkara yang patut dibahas, perkara yang patut dikritik, lain pula yang mereka kritik. Mereka sudah lupa dan mereka tahu mereka tidak ada jalan lagi untuk kritik Anwar. Bayangkan sajalah, hari ini, bayangkan songkok Perdana Menteri yang sengit dan tak sengit pun jadi dibahaskan oleh pembangkang. Inikah pembangkang yang anda mahu? Inikah pembangkang yang berkualiti? Songkok sengit pun jadi isu dibahas. Inilah betul-betul luar biasa. Cubalah bahas tentang jalan raya kah, tentang isu-isu air kah, tentang isu macam-macam lah kan. Tapi masalahnya susah nak cari isu lagi. Jadi songkok pun songkok lah, songkok pun jadilah. Macam tu. Parlimen jadi aneh, songkok Perdana Menteri sengit tak sengit pun dibahaskan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menemplak pembangkang yang didakwa sebagai bankrupt idea ketika berbahas di Dewan Rakyat. Ketika mengulas mengenai usaha kerajaan membasmi kemiskinan tegar, Anwar berkata pembangkang hanya mengetengahkan isu bersifat picisan. Soal perumahan dan miskin tegar, hal ini yang hari ini diberikan tumpuan. Tapi saudara tahu kalau di parlimen perbahasan itu jadi aneh-aneh. Soal songkok Perdana Menteri sengit ke tak sengit ke, yang jadi isu soal capal. Jadi maknanya ini orang kata bankrupt idea. Dia tak ada modal untuk bahaskan. Katanya ketika berucap, merasmikan pelancaran projek residensi Madani di Putrajaya hari ini. Hadir sama Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kormeng. Dalam program itu, Perdana Menteri mengumumkan projek membabitkan 4,000 unit residensi Madani Putrajaya dijangka siap di Mina menjelang tahun 2028. 7 projek residensi Madani itu terletak di Persen 5, 7, 11, 16 dan 19 di Putrajaya, yaitu residensi Madani Sentral, Serunai, Cemara, Cengki, Cempaka, Mawar dan Melur. Sementara itu, Anwar turut menyentuh mengenai pendekatan berani diambil kerajaan dalam menaikkan gaji minimum walaupun ada pihak yang tidak senang dengan langkah itu. Tegasnya, perkara itu dilakukan dengan tekad politik yang jelas walaupun kerajaan berdepan cabaran. Saya tengok soal gaji penjawat awam ada juga 1-2 orang yang bercakap. Ini satu tindakan yang bersungguh-sungguh yang kita buat dengan berani. Gaji minimum RM1,700. Kalau saya tanya syarikat-syarikat tak ada keputusan. Mustahil ada keputusan bersetuju. Kita bukan naikkan ke 2,500. Kita naik daripada 1,500 ke 1,700. Yaitu ada beberapa peringkat bagi syarikat kecil masa lagi. Jadi saya harap bagilah kerjasama sama-sama kita hadapi ini yang boleh kita lakukan dengan tekad politik yang jelas. Bukan semua akan setuju dan senang, tetapi inilah cabaran pimpinan. Apa kita berani ataupun tidak, katanya. Tambahnya, belum pernah tercatat dalam sejarah mana-mana kerajaan kalah kerana bantu rakyat miskin dan menaikkan gaji yang sepatutnya. Belum tercatat dalam sejarah mana-mana kerajaan kalah atau jatuh kerana menaikkan gaji yang sepatutnya, upah yang adil, kata Anwar. Kerajaan jatuh kerana rasuah, penyelewengan, tamak haloba, pimpinan, kaut harta yang bukan hak mereka. Kerana itulah
yang ada, kata Anwar lagi. Pembangkang sekarang ini tiada kualiti, kata E1976. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah kehabisan modalkah Wan Faisal, kata netizen dan pengulas politik, sehingga beliau seakan-akan kehilangan idea, hilang akal apabila bersungguh-sungguh pula nak hadir di parlimen. Ada netizen kata, kami nak tengoklah kalau sudah Wan Faisal diterima balik masuk dalam Dewan Parlimen, adakah beliau juga akan bersungguh-sungguh seperti yang beliau lakukan sekarang? Ataukah beliau hanya sekadar mau mencari populariti murahan? Ataukah beliau hanya mencari politik murahan dengan cuba memanas-manaskan keadaan dengan mempersoalkan larangan beliau berada di dalam Dewan Parlimen? Ini apabila beliau kini memberikan contoh anime pula. Lucu tapi benar, pelik tapi benar. Belum pernah kita dengar ahli parlimen tiba-tiba guna contoh anime. Ini satu tindakan yang kata netizen dan pengulas politik yang hater kepada Wan Faisal, mereka kata dia dah mula meroyan, kehilangan, kehabisan modal. Jadi apapun dia nak guna-guna, apa saja yang boleh diguna-guna. Tapi kali ini lucu pula. Siapalah agak-agaknya orang tua di parlimen tu yang faham tentang anime ni? Dan persoalan dia ialah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul fahamkah apa yang dinyatakan oleh Wan Faisal ini? Yaitu Wan Faisal memberikan contoh anime untuk terus persoal larangan masuk Dewan Rakyat. Apa contoh anime itu? Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal terus mempersoalkan keputusan yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul untuk melarangnya duduk di galeri awam di Dewan Rakyat. Bercakap kepada pemberita, Wan Ahmad Faisal yang kini digantung membangkitkan kenyataan Johari pagi ini yang tidak boleh berada di Dewan Rakyat kerana ia akan menimbulkan banyak masalah. Kata beliau, saya tidak faham pandangan dan hujah yang dipertua ini. Masalah apa sebenarnya yang dia bimbang dengan kehadiran saya dalam Dewan Rakyat? Hanya sebagai pemerhati yang tak boleh berkata walau sepatah perkataan pun, kata beliau. Adakah saya menimbulkan masalah kepada sidang atau kepada diri sendiri soal Wan Faisal? Itu dia cakap, tapi belum tentu tak cakap. Mempersoalkan sebab yang dinyatakan Johari, pemimpin bersatu itu malah membangkitkan siri anime popular Bleach dalam hujahnya. Di mana relevannya hujah Johari ini? Saya ini bawa penyakit kepada wakil-wakil rakyat yang bersidang? Saya mengganggu sidang? Atau saya ada sesuatu seperti Raietsu atau tekanan spiritual macam dalam Bleach? Katanya, watak utama Kurosaki Ichoge dalam Kenpanchi, orang yang ditenung rasa bergegar, getar lutut, tak boleh buat apa-apa. Adakah saya kenakan tekanan spiritual seperti dalam anime itu kepada Johari? Soalnya lagi. Terdahulu hari ini, Ketua WIP PN Taqiyuddin Hasan Bangun mempersoalkan respon Johari kepada Wan Faisal melalui surat bertarik 15 Oktober lalu, di mana dia menjelaskan keputusannya berhubung penggantungannya selama 6 bulan. Dia boleh ikuti dari luar, tapi tidak boleh masuk dalam chamber kerana ini akan menimbulkan banyak masalah. Jadi saya buat keputusan tidak boleh berada dalam chamber Dewan Rakyat, katanya. Mengulas lanjut, Wan Faisal berkata, dia memberi ancaman lebih besar dengan mengadakan sidang akbar di parlimen berbanding berada di dalam dewan untuk mengikuti sidang tanpa bercakap apa-apa. Dia juga membangkitkan penggantungan Lim Kit Siang selama 6 bulan sebagai ahli parlimen Galang Peta, di mana tokoh veteran DAP itu masih dibenarkan berada di galeri awam. Saya nampak hujah diberikan Johari bersifat regresif, jauh sekali reformis. Dia tidak menghuraikan dengan teliti masalah yang saya boleh timbulkan jika ada di Dewan. Jadi saya tak faham logik dan justifikasi. Saya akan timbulkan banyak masalah, katanya lagi.
Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah ada netizen yang mempersoalkan Wan Faisal kata Grand Kancil. Udahlah, dok diam-diam dulu, tunggu next time. Masuk pun bukan ada idea, merapu je, kata Gary Kancil. Kotaro Minami kata, betul dah larangan tu. Untuk orang macam kamu ni baik duduk luar je. Masuk dalam dewan pun bukan ada apa sumbangan apa-apa pun, tak relevan, kata Kotaro Minami. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jenayah tetap jenayah. Permohonan maaf Najib tiada makna. Itu satu lagi berita paling menyedihkan untuk Najib. Apa yang berlaku? Permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna kerana ia telah diputuskan oleh mahkamah, kata DAP. Ini bukan soal terima apa-apa permohonan maaf. Dengannya permohonan maaf atau tidak, jenayah tetap jenayah. Dia telah pun disabitkan dan dibuktikan oleh mahkamah. Dia didapati bersalah, itu adalah fakta, kata beliau lagi. Jadi pada saya, permohonan maaf itu tidak bawa apa-apa makna. Kata Setiausaha Agung DAP, Anthony Look, dipetik sebagai berkata kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Najib memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pemerintahannya dan pentadbirannya, tetapi mempertahan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Anthony Loke berkata cadangan itu diketengah untuk reformasi penjara, bukan berkaitan Najib. Ini bukan soal Najib. Terdapat ambang tertentu bahawa jenayah tertentu tidak boleh dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dan sudah tentu, jenayah yang serius tidak dibenarkan di bawah tahanan rumah. Dia dipetik sebagai berkata oleh Malaysia Gazette. Najib sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta ringgit. Dia dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta, tetapi lembaga pengampunan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Selain kes SRC Internasional, Najib juga masih berdepan pertuduhan di mahkamah berkaitan kes 1MDB melibatkan dakwaan rasuah RM2.28 bilion dan pecah amanah jenayah berkaitan International Petroleum Investment Company berjumlah 6.6 bilion. Kes pindaan laporan audit 1MDB dan pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta dana SRC Internasional juga masih berjalan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga kenyataan daripada Anthony Loke ialah, warga Mas biasa kata, walaupun lewat, akhirnya pucuk pimpinan DAP telah pun bersuara dengan perkataan-perkataan yang tepat. Syabas, kata warga Mas biasa. Harimau Satu kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, kalau kita namakan penjenayah-penjenayah yang lebih high profile, you tak boleh jawab Loke, kata beliau. Baik tutup mulut saja, kata Harimau Satu. Masalah pengangkutan dan pemandu pemangkutan berlambak. Selesaikan ini dulu, ini pun tak tahukah, kata Harimau Satu. Brownie kata, wow, first time after the formation of Kerajaan Madani, DAP second spoke out. Let's see how Akmal will react, kata Brownie. Red Parrot kata, curi RM RM2.60, curi RM26, curi RM2.600, curi RM260,000, curi 2.6 juta, semuanya mencuri. But
different scale and different magnitude. If someone stealing huge amount of money, what more, hold top position in government, he should serve the sentence fully in the prison, kata Red Parrot 2782. Saudara-saudara sekalian, EKJ pula kata, thank you YB Anthony. E1976 kata setuju, jumlah bukan sedikit yang telah dicuri, gelaran selamanya. Green Puma 9227 kata setuju. Apa pula pendapat anda semua? Jenayah tetap jenayah, permohonan maaf Najib tiada makna, kata Antonello. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.